بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة وصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم أو إلى جهادكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم فما زاد عليهن حتى نزل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tua-tua dan juga saudara yang mulia, dua perkara kita kena usaha ada pada kita bila kita duduk dalam majlis muzakarah iman, majlis mengajar, majlis bayar, majlis muzakarah iman. Kita kena usaha ada dua perkara pada diri kita. Pertama, kena ada sifat yastami'una al-qawla, kena ambil dengar. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah
Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kalau nak pada kita, pertama ambil dengar. Sahabat-sahabat Nabi bila mereka dengar Nabi kecek, sifat mereka yastami'unal qaul, ambil dengar, perhati dengar. Pasal tu tuan-tuan jangan tidur. Boleh ni insya-Allah. Jangan tidur, jangan pejam mata, jangan tunduk. Kalau tunduk mudah cenderung. Ini perintah Allah, ini kanda Allah. Yastami'unal qawla, ambil dengar, perhati dengar. Faham tak? Ambil dengar, perhati dengar, perhati, kena tawaju. Dalam hati kita kena rasa berhajat. Kena berasa berhajat, berasa berkandak. Orang kecek lebih-lebih lagi. Pasal orang beriman ni kena banyak kecek iman ataupun dengar orang kecek kebesaran Allah. Ulama sebut dakwatul iman, dakwah kepada iman. Pasal tu setiap bayar kena kecek ni sifat. Kita mula dengan kebesaran Allah, kalimatut thayyibah. Sama ada bayar asar ke, bayar mengorek ke, bayar subuh ke, jadi mutakallim dalegah ke, gi kurusi ke, kena kecek ni perkara. Mula-mula kena kecek kalimatut thayyibah, kebesaran Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah Ta'ala boleh buat, makhluk tak boleh buat. Kena banyak kecek, kena banyak dengar, kena banyak muzakarah. Kalau masa tu panjang, sebut ni perkara. Kalau masa tu pendek, kena kecek sifat yang pertama, sifat yang kedua. Patut hak lain tu reka-reka, pas kecek yang kena sifat khuruj, sifat kerba, sifat kena keluar di jalan Allah. Lepas tu baru bayar kerja. Memang kena oyak. Tazkir keluar. Lepas tu oyak kerja-kerja maqami. Ini tertib asal. Tetapi kalau ada itu tak apa. Ada program untuk kerja maqami, nampak tak? Macam kita pergi Mesak di Nizamuddin, 3 hari, 4 hari mesyuarat. Ataupun baru ni wak di mana? Isimak di Kerabi. Di markah kita apa? Bulan 5. Isimak di markah kita 17, 18, 19 bulan 5. Hak tu ada bayar untuk maqami. Ada pula bayar untuk mastura. Ada bayar untuk ulama. Tetapi kalau program malih halqah baik, di markah baik, kita kecek. Ni perkara. Dari belakang tu kecek-kecek. Mula dengan iman, kebesaran Allah. Allah sehota. Allah kesiwa kusnahi hota. Haji Sab. Siapa dia Haji Sab? Haji Abdul Wahab doa supaya Tuhan bagi sihat wal afiat kepadanya. Amin. Amin. Dia ni buat kerja dakwah zaman mula Ilyas lagi.
Deh. Dan dia ni orang panggil wak kerja dunia. Belum pada wak dakwah. Jadi guru. Pak kita panggil cikgu. Bukan tok guru, ustaz. Mana cikgu, cikgu. Mengajar sekolah dunia. Dan masa tu dia tak pecah lagi. Semua tu India. Deh. Tak pecah jadi Pakistan, tak pecah jadi Bangladesh. Masa tu 100 tahun dulu, lebih kurang tak sampai dalam 70 tahun dulu. Sekarang jadi pecah. Deh, ambil tak lain sikit, aku tak tanam ke adik. Tak ni boleh ni tak ada takut. Jadi lah ni jadi 3 negeri dah, Pakistan, India, Bangladesh. Masa tu satu negeri ya. Dan waktu tu Syekh Ilyas rahmatullah alaih doa usaha di atas orang mewah di Nizamuddin Masjid Banglawali. Masjid Banglawali Nizamuddin itulah markah kita gila ni. Masjid kecil ya. Lah ni masya-Allah kalau kita pergi besar. Ada 7 lapis. Dari tanah tu 2 lapis. Pasal tempat tak ada. Masa tu dia kecil. Dan dia tinggal lagi. Tuan-tuan kalau perhati, dia tak kena. Masjid hak dulu dia tak kena. Walaupun dia besar depan, besar belakang, kiri kanan, tapi hak asal tu kita boleh tengok, dia tak kena. Jadi tak usah tak tahu orang mewah. Orang terjemah tu tolong kecil suara sikit. Jadi mari sampai depan ni, tolong ke speaker tu slow sikit. Terjemah Thai. Ataupun tak jauh sikit tak apa. Jadi usaha tahu orang mewah. Dan dia pergi Haji Abdul Wahab, kita lihat cerita dia. Orang tua kita. Kena kau sikit suara dia. Orang terjemah Thai tu tolong kau sikit. Minta. Dia mari sampai di mimbar besar ni. Saya takut orang panggil tak jelas. Duk belaga suara. Kalau tak ramah tak kena pakai speaker, kalau tak ramah. Kalau pasal Thai tu tak ramah, tak ada kena guna speaker. Jadi bila dia mari dia dengar Syekh Ilyas ada kecek nasifah, ada muzakarah nasifah, ada usah, ada hajat semaya kepada orang mewah. Jadi orang mewah ni nak semaya pun tak pandai. Orang kampung baca tak pandai. Nulis pun tak pandai. Hak jaga semaya illa marahimallah. Masa dulu sebelum pada mereka buat kerja dakwah. Jadi Haji Sak ni mari dengar. Jadi masuk dalam hati dia. Masa dia nak kelik. Pasal dia kerja-kerja Jadi Syekh Ilyas kata kalau kita orang Islam tak buat usaha agama, tak fikir agama, tak kerja untuk agama, siapa nak usaha atas agama kita? Kalau kita masing-masing sibuk, orang kaya tak ada bagi masa kerana sibuk dengan harta. Orang yang ada pejabat tak boleh buat kerja agama kerana ada pejabat. Orang yang ada muwazzafin, orang yang kerja orang panggil kerja kerajaan tak boleh bagi masa kerana tak ada cuti. Jadi kalau kita tak boleh korban untuk agama kita, siapa nak korban? Jadi perkataan itu masuk dalam hati dia. Dia nak turun, nak kelik dah. Sepatut pakai selipar, nak kelik. Lepas tu dia buat putusan. Dia tak saya balik. Siapa seminggu, siapa 10 hari, siapa 2 minggu. Dia minta cuti beberapa hari ya. Dia pun buat putusan tak sewa kerja dunia. Jadi kita sekarang tak
ulama tak suruh macam tu. Tapi orang yakin tak apa. Pasal kita iman lemah. Pasal tu masalah kita tak tahu. Iman kita lemah. Abu Bakar masa Tabuk ni, dia bawa semua harta dia. Bila Nabi tanya tinggal gapo di rumah, dia kata Allah Rasul. Nabi terima. Pasal iman Abu Bakar ni, iman tinggi, yakin tinggi. Tapi satu orang dia pergi kepada Nabi ni Stockholm ada besar telur. Pergi ke Nabi untuk sabilillah. Nabi ambil, Nabi lepak. Lepas tu dia ambil, Allah ke Nabi pun nak. Nabi ambil, Nabi tak terima. Dan Nabi kata, ada setengah orang ni, dia kerba harta dia di jalan Allah, tapi bila harta dia habis lama, dia halang tangan minta kepada orang. Hak tu Nabi tak sisi tu. Abu Bakar Nabi terima habis. Sikit pun tak tinggal di rumah. Bila Nabi tanya, kata Abu Bakar, tinggal Allah Rasul di rumah. Pasal iman tu. Tak minta mereka kepada Allah. Tapi orang yang kedua tadi Nabi tak terima. Pasal orang ni kalau Nabi terima ya, dah harta tak ada, akhirnya pergi minta dengan orang. Pasal tu sekarang ni ulama tak kita tinggal dunia, tinggal kerja tak bagi. Jadi fitnah. Pasal iman kita lemah. Nampak tak? Kerana ashabus suffah ni, atau kerja dunia, mereka ada 3 sifat. Pertama, tak minta kepada orang. Yang kedua, tak mengadu kepada orang. Tak minta, tak harap, tak mengadu. 3. Minta dengan mulut, harap dengan hati, lepas tu mengadu royak. Tak ada minta royak, amat susah. Dia tak ada minta. Amat nak duit. Tak, dia tak amat susah, amat ramah, tu dia panggil mengadu. Jadi peserta haji sab ni Allah Ta'ala bagi yakin ke dia. Dia buat putusan tak se kelewat kerja. Kerja yang dia buat tu tak se buat. Beberapa hari abang yang mari cari, abang kakak dia. Abang kan, kalau kakak tu tina abang. Abang mari cari, temu. Tak apa. Orang tak tahu. Orang dalam masjid tak tahu siapa dia ni. Mari tak apa dalam masjid ni. Harap tak apa. Pergi tak seklik. Lepas tu orang nak pergi tolong. Dia kata biar. Ini abai saya. Bila dia tak apa, dia abai saya. Saya kena hormat. Dan dia telah bagi masa sepenuh untuk agama, untuk dakwah. Hingga sampai sekarang. Hingga sampai sekarang. Dan Allah Ta'ala bagi ke dia ni, daripada dulu sampai sekarang, kata Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Hatu nak ayat. Allah sehota, Allah kesewa kusnai hota. Allah Ta'ala berkuasa. Selain pada Allah tidak ada kuasa. Kita kena banyak kecek. Itu dia panggil da'watul iman, dakwah kepada iman. Kebesaran Allah. Kena banyak kecek. Pasal tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar bayar di Nizamuddin 10 tahun lebih dah. Masa bayar, nak bayar yakin. Yakin saja tu seje. Yakin saja, bak iman tu seje. Lepas tu pergi semaya, lepas tu pergi ilmu dan zikir, lepas tu pergi pula ikram, lepas tu pergi pula ikhlas, lepas tu mujahadah. Kena banyak kecak iman, banyak kecak yakin. Wa kullan naqus 'alaika min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuadak. Allah Ta'ala rayak ke Nabi cerita-cerita rasul-rasul dulu, bagaimana Allah bagi nusrah kepada mereka untuk
hati Nabi itu yakin, teguh. Ma nusabbitu fuadak. Hati itu teguh dari kerja agama ni. Jangan kesal dengan keadaan, jangan kesal dengan suasana, jangan kesal dengan masalah, jangan kesal dengan orang tak faham. Linusabbitu fuadak. Lah mana tanusrah pada Nabi Nuh AS. Orang beriman tak bagi kejayaan, orang tak beriman Allah Ta'ala memusnahkan mereka, membinasakan mereka. Lah mana tak bagi nusrah kepada Nabi Hud, Nabi Saleh, semua para rasul dan juga para nabi. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Nampak tak? Kena banyak kecek, banyak muzakarah, banyak dengar. Hingga Allah sebut Nabi Musa ni dalam Quran ni. Bapa bukan puluh kali tak beratus tepat. Tu kena pergi bilang nama Musa. Pak Allah royak banyak kali Nabi Musa ke dalam laut. Nabi Musa pegang lepas tukar jadi ular. Lalu masuk yakin. Lalu masuk yakin. Bagi kita kena kecek ini Al-Quranul Karim. Al-Quran. Jangan kita kata, tak boleh nak royak dah sekarang. Musa ke dalam laut. Tak boleh itu Al-Quranul Karim. Memang kita royak, kerja dan sebagainya kita royak. Tapi, hak ni kita royak. Ini kebesaran Allah. Kena banyak kecek. Lah mana tak tolong kepada sahabat. Tak bagi kemenangan, tak bagi kejayaan. Kena banyak kecek. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kerana agama masuk dalam diri kita, melalui jalan yakin. Kalau yakin kuat, amal agama masuk. Lepas tu nak masuk yakin kecek. Bidakwah ya'til yakin. Dengan dakwah datang yakin. Dakwah kebesaran Allah tu masuk yakin. InsyaAllah tuan-tuan. Banyak kecek. Dengan anak kita, dengan keluarga kita, masa kita kerusi, masa kita kecek. Lepas tu kecek di belakang. Kita nak tekan apa? Masjid Ahmadi, nak tekan Jemaah 3 hari, nak tekan taklim, kecek. Tapi mula yakin tu. Ni perkara kita kena mula situ. Pasal apabila ni perkara wujud dalam diri kita, maka Allah Ta'ala akan permudah kita untuk amal semua agama. Bukan kata agama ni perkara, bukan kata agama ni sepada, agama seluruh Al-Quran, seluruh hadis Nabi SAW. Tak? Tetapi insya-Allah bila kita boleh amal ni perkara, pertama yakin, sunnah, semaya khusyuk, ilmu dan zikir, ikramul muslimin, tasihun niyah ataupun ikhlasun niyah, dan juga dakwah wal khuruj fi sabilillah. Bila ni perkara ni boleh kita amal, maka Allah Ta'ala akan permudah untuk kita amal seluruh agama. Kena banyak kecek, banyak muzakarah. Sehingga Monasah buat satu kitab apa? Al-Hadis Muntakhabah. Kitab muntakhab tu. Mulai Yusuf tulis. Tapi masalah kupu, himpun. Pasal tu taklim kena baca 2. Baca fadail, baca kitab muntakhab. Kerana muntakhab tu sebut ayat-ayat Al-Quranul Karim, juga hadis-hadis Nabi SAW berhubung dengan perkara ni sifat. Bukan kecil, besar kitab tu. Besar.
Jadi agama masuk dalam kehidupan kita dengan jalan yakin. Lepas tu yakin masuk dengan dakwah. Kepada dakwah dengan kecek kebesaran Allah. Muzakarah kebesaran Allah, kecek. Apa tak? Tengok bayar subuh ke? Kecek ni sifat tu. Hingga pok kita jemur pakat tidur belaka. Nah. Memang hati ni nak dengar benda-benda baru, apa tak? Jangan tidur dengar. Masuk yakin. Allahu akbar. Orang kafir di akhirat esok. Kalau dia milik satu dunia daripada emas, dia sanggup bayar untuk selamat daripada azab Allah, pada azab neraka. Tapi Tuhan tak terima. Walaupun dia milik satu dunia daripada emas, satu dunia daripada emas. Pasal dia tak ada iman. Mil'ul ardh zahaban wa la yuftada bi. Besar iman ni, besar tuan. Untuk dapat satu email WKP sanggup nak bayar satu dunia daripada emas ni. Pasal kada email maksudnya kau tak kekal. Betul tak? Kadang-kadang tak maaf. Tapi kalau syirik, kalau tak beriman kepada Allah, dia akan masuk dalam api neraka, khalidina fiha abada. Besar iman ni besar. Kalau kecek nep kadang kita kecek kerja. Kecek bagaimana nak masih abadi, pengen 24 jam boleh hidup. Jemaah 3 hari, bagaimana supaya dia palsa 2. Tengok setengah-setengah tempat masya-Allah sampai 4 5. Sampai ke 10 kita kena kecek, kita kena muzakarah. Tapi asah kita ni perkara tak asah kita. Itu asah kena kecek. Tuan-tuan yang mulia, dalam hidup Nabi, dalam sejarah hidup Nabi, Allah Ta'ala berlaku tiga waqiah. 3 peristiwa, 3 kejadian. Pertama Badar, yang kedua Uhud, yang ketiga Hunain. Waqiah Badar, waqiah Uhud, juga waqiah Hunain. Nak sebut perang pun takut orang salah faham. Nak lama orang kata kerja dakwan hajat, orang pergi perang pula. Tapi apa nak sebut di sini, iaitu 3 peristiwa ni sebagai pengajaran kepada umat hingga sampai kiamat. Tuan-tuan perhati molek. Dia dengar sama. Kena dengar lagi dan lagi. Kerana kita tak tahu, tuan-tuan. Masa mana kita dengar, kita kecek, yang mana Allah Ta'ala terima. Hak kita dengar, kita kecek, hingga tak bagi taufik boleh kita amal. Hak tu hak kita nak amal tu kita nak. Kita dengar, tak boleh amal lagi. Kita dengar lagi. Satu masa, bila kita dengar, masuk yakin dalam hati, kita boleh amal. Dalam waqiah Badar ni, Allah Ta'ala bagi kejayaan, kemenangan kepada Nabi dan juga sahabat. Dengan sebab 3 sifat. Kita perhati molek. Walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah. Allah Ta'ala telah bagi kemenangan kepada kamu, kepada sahabat pada hari Badar. Pada kamu ni azillah, jumlah sikit, asbab tak ada, tidak milik asbab. Makanan tak cukup, pakaian tak cukup, senjata tak cukup, belengan sikit. Tapi Allah bagi kemenangan. Walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah.
Mana azlah ni hina. Mana kurang asbab. Memang orang pandai hina. Orang musyrikin tu pandai hina, tapi bagi Allah mulia. Pertama, sebab kenenge kerana mereka minta kepada Allah. Tak minta kepada makhluk, harap kepada Allah, tak harap kepada makhluk, tawakal kepada Allah, tak serah kepada makhluk. Wa in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ni. Tastaghithuna rabbakum, semua minta kepada Allah. Nabi semaya lepas Isya sujud hingga sampai subuh. Duk semaya tu. Diri rakaat sujud. Diri rakaat akik tangan doa hingga sampai subuh. Kerana jumlah sikit. Orang musyrikin 1000 lebih. Alat senjata cukup, jumlah ramai, makanan cukup. Ada orang tina menyanyi nak pakai semangat. Tapi sahabat jumlah sikit, senjata tak ada, makanan tak cukup. Semua mereka minta kepada Allah. Kepada anbiya, kepada rasul, Allah bagi dua senjata. Pertama dakwah, yang kedua doa. Dengan dakwah doa, zahir agama tak muqabbal. Faham tak? Senjata dakwah, senjata doa. Patut dakwah dua, khuruj dengan kerja maqami. Yang tu ada usaha sekarang, alhamdulillah. Patut doa, doa kena banyak menangis. Khasnya waktu malam. Kena banyak doa. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Sebenarnya ayat tu rabbana ya, tapi tambah Allahumma rabbana masa kita nak doa. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Kita doa malam buat Allah. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Pasal kita ni serba kekurangan. Ataupun hak pendeknya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca yang banyak. Kita ni kurang, kita ni lemah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum wala kuntu faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini sifat orang yang kerja agama. Kena lemah lembut. Ada lemah lembut. Dia tak berjaya dengan kah, berjaya dengan lemah lembut. Dan Allah bagi tahu, kalau wahai Muhammad, kalau engkau ni kerah, ghalizal qalbi, kerah, fazzan, ghalizal qalbi, hati jadi kerah, lepas ni bengih, kasar, lam faddu min haulik, sahabat akan lari daripada kamu. Sahabat pun tak tahan nak duduk. Pak kita boleh duduk? Tak boleh duduk. Patut kerja ni targhib, basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Bagi berita gembira. Jangan bagi berita menakutkan, jangan kita ngepek. Ataupun murih. Agama tak buat. Tidak. Basyiru wala tunafiru. Yassiru wala tu'assiru. Permudah. Dari kejaran ini permudah. Walaupun kita nak satu tertib, tapi kita permudah. Permudah. Pasal tu masalah kita, dia royak kerja kepada kita, kita dengar berasa kata semua boleh buat. Semua boleh buat.
Fa'fu anhum. Lepas tu kita kena selalu bagi maaf. Kalau kesalahan itu kesalahan pribadi, kita kena maaf. Tak? Jangan duk sipai taruh. Denai. Tidak. Fa'fu anhum. Macam Nabi Yusuf AS. Saudara-saudara dia, wak nyanyi ke dia, nak bunuh dia, tak boleh telaga. Lepas tu kena jual di Mesir. Kena jadi hamba. Lepas tu orang fitnah, kena masuk penjara. Berapa tahun kesusah dengan sebab saudara dia. Dia tak salah. Tapi masa saudara pergi cari dia, masa dia jadi raja Azizul Misr, jadi menteri Mesir, dia kata, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kamu tidak disalahkan. Allah telah ampun dosa-dosa kamu. Nabi pun sebab tu juga. Masa buka kota Mekah tu, puak-puak Mekah buat nyanyi ke Rasulullah, buat nyanyi kepada sahabat. Berapa banyak sahabat telah jadi syahid dengan sebab agama Mekah. Akrimah, Abu Sufyan. Tapi Nabi maaf semua. Nabi kata kepada mereka seperti mana Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ini da'in. Sil man qata wa fi man zalamak wa asin man asa ilaika. Mu kena hubung orang putus dengan kamu. Mu kena maaf orang nyanyi kamu. Mu kena buat baik orang buat jahat kamu. Boleh insya-Allah tuan-tuan? Bawa hadiah. Orang yang kecek tak baik dengan kita. Wa asin man asa ilaika. Wa asin man asa ilaika. Itu kita kena maaf. Wastaghfir lahum. Kalau saudara kita buat salah bentuk istimai dalam kerja, kita kena doa untuk mereka. Istighfar sini doa, kata Maulana. Saudara kita lemah, saudara kita dalam ujian, saudara kita dalam kesusahan. Kerja ni kerja pilihan Allah Ta'ala. Semua orang Masya Allah, saya bagi, saya tak tahu boleh keluar 4 bulan. Ini yang pilihan Allah Ta'ala. Tapi setengah orang ni boleh keluar 40 hari. Kita kena menghargai. Walaupun dia keluar 40 hari, kita kena menghargai. Kata Mas'ah, walaupun dia bagi masa 15 minit, kita nak 2 jam setengah, tapi dia bagi 15 minit, kita kena menghargai. Lepas tu, wasyawirhum, kita kena mesyuarat. Orang atas kena cari orang bawah untuk mesyuarat. Allah perintah ke Nabi untuk mesyuarat dengan sahabat. Lepas tu dari kerja dakwah ni, mesyuarat sebagai rukun. Maka kita ada mesyuarat, bulan ni kita mesyuarat sebulan sekali. 2 bulan sekali mesyuarat praktik kita. 2 bulan jalan, 2 bulan bakar, 2 bulan jalan, 2 bulan bakar. Dah setahun tu 3 kali di jalan, 3 kali di bakar, di minburi. Jadi kita kena ambil bahagia. Orang lama-lama ahli fikir. Dan 2 tahun sekali ada masyarakat dengan masyarakat kita. Dengan masyarakat kita katakan, kamu orang Thailand, kamu jangan fikir kata kamu orang Thailand. Tapi sebenarnya kamu orang daripada Nizamuddin, hatta awak kerja di Thailand 2 tahun panggil klik Kakuzari. Ini kerja amanah tuan-tuan. Amanah. Bila amanah kita kena jaga. Ini kerja merupakan nikmat, kita kena syukur. Jangan kita tukar nikmat dakwah dengan nikmat lain. Walaupun duit berjuta-juta, jangan tukar tuan-tuan. Ini nikmat besar. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mu kena ingat. Allah bagi peringatan kepada orang Asar. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ini nikmat Tuhan, nikmat dakwah ni.
Dulu kamu berperang dengan sebab dakwah, kamu kasih saya. Lepas tu akhir kita buat dakwah jadi pecah. Tak boleh tuan-tuan. Nah. Tanda kata dakwah kabul, kasih saya. Ada mahabbah, kasih saya. Orang muda, kita kena sayang kepada orang muda. Kita kena hormati kepada orang tua. Kita kena hormati kepada ulama. Itu tanda kata dakwah kita Allah kabul. Wujud kasih saya, wujud mahabbah. Nampak? Kena wujud kasih saya. Dan tanda kata dakwah kita Allah tak kabul, wujud perpecahan. Kita kena istighfar dengan Allah Ta'ala. Itu tanda. Walaupun kerja hebat setengah mana pun, kalau nampak pecah, nampak jadi suku, nampak jadi puak, itu kita kena istighfar. Kita kena istighfar. Kena tanya masyarakat kita, kena tanya ulama kita. Kasih saya. Pandai baik ke orang, suka baik ke orang. Kita buat dengan masyarakat. Syarat tu tuan. Jadi apa tadi? Hak sebut tadi. Minta wa in tastaghithuna rabbakum. Yang keduanya wa in tasbiru wa tattaqu. Yang kedua sabar, yang ketiga takwa. Allah Taala bagi kemenangan kepada sabar. Pada hari Badar tu, pertama kena istighosah, minta hanya kepada Allah. Yang kedua mereka sabar. Yang ketiga mereka takwa. Kita kena sabar. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan orang tak faham. Kita kena sabar. Wasta'inu billahi wasbiru. Patu watattaqu, kena takwa. Kepada takwa yang paling rendah, tinggal semua benda haram. Hak tu paling rendah sekali itu. Hari ni tuan-tuan, maksiat mata payah nak jaga. Payahlah ni. Lepas tambahlah ni maksiat telinga lebih pada mata lagi. Apa lah ni? Talipong. Orang boleh jaga, alhamdulillah. Orang tak boleh jaga. Tekan lah ni. Tekan nombor. Ada orang terima. Lepas kalau jatuh tu tak apa. Lepas kalau orang tina. Orang tina ni, orang panggil, apa orang panggil? Tuhan jaga lah Quran ni, tak sebut nama, malaikat setepak dia. Walaupun dalam mazhab kita suara tu bukan aurat, tapi kalau fitnah haram, aurat juga. Nampak tak? Tuan-tuan kena jaga. Kalau kita kecek dengan orang tina, kita tengok orang tina, jadi mana takwa kita? Apabila takwa tak ada, Tuhan terima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tak terima dalam dakwah orang yang takwa dengan Tuhan. Dalam amalan orang takwa dengan Tuhan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tuhan kata sifat tu. Hak sifat duk nombor satu. Lepas tu baru jumlah. Jumlah kita nak ramah, tapi lebih penting pada tu sifat. Sifat iman, sifat takwa, sifat tawakal. Tapi sifat akan dapat bila kita buat kerja. Herat. Ya hubung ke mari. Kita kena buat kerja, makam yang kita buat. Nampak? Jadi, tuan-tuan yang mulia, tiga sifat yang mana Allah Ta'ala bantu bagi kemenangan kepada sahabat. Jadi, umat kita sekarang dan sampai kiamat, kalau ada tiga perkara ni, Allah Ta'ala akan bantu kita, akan tolong kita hingga sampai kiamat. Pertama istighosah, yang kedua sabar, yang ketiga takwa. Semua kita niat untuk usaha insya-Allah tuan-tuan. Waqiah yang kedua iaitu Uhud. Peristiwa Uhud. Tuan-tuan semua tahu. Dari Uhud sahabat syahid 70 orang. Dalam Badar ni orang musyrikin mati 70 orang. Kena tawar 70 orang. Tapi dalam Uhud ni sahabat syahid 70 orang. Nabi syahid gigi dan besi masuk kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan dapat nusrah. Permulaan tu dapat nusrah. Nabi letak 40 orang atas bukit. Atas bukit Uhud. Nabi besar 40 orang jangan tinggal.
Ikut jadilah mana. Saya ingat aku perintah baru boleh tinggal bukit. Aku perintah, aku suruh turun baru boleh turun. Kalau aku tak suruh, kamu jangan tinggal. Apa nak jadi, kamu jangan tinggal bukit. Enggak berlaku peperangan dengan orang musyrikin Mekah. Dan mereka pun nak serat oleh kerana atas bukit duk pelacar mari. Mereka pun hundur. Tinggal harta rampasan di kaki bukit. Masa tu Khalid pun ada sekali. Masa tu dia tak masuk Islam lagi Khalid ibn Walid. Akhir masuk Islam radhiyallahu anhu. Jadi bila orang musyrikin lari, tinggal harta rampasan di kaki bukit. Mata hadap tak bukit tu dia tak lekat. Pasal harta rampasan ni ghanimah. Harta nombor 1. Hak kita ada usaha ni nombor 3 dah. Nombor 1 ghanimah, nombor 2 hadiah. Pasal Allah Taala bagi pada tok guru tu. Okey, hadiah. Hadiah ni mulia. Yang ketiga baru kasab. Baru hak kita ada usaha. Nego, cacak tanah dan sebagainya. Jadi mereka turun untuk ambil ghanimah. Jadi masa tu Khalid bila tengok atas bukit ni tak ada orang, tinggal 10 orang, 30 orang turun. Amir lari, jangan turun. Jabir bin Abdullah lari, jangan turun. Jangan turun. Tak dengar. Maka Khalid bawa tentera naik atas bukit, lepas tu bunuh. Pada atas bukit, lepas tu serang. Jadi syahid 70 orang. Sebab apa terangkat Nusrah? Karena dengan sebab 4 perkara. Pertama, hatta iza fashiltum, lemah. Lemah sepengah orang jadi amal pak, jadi amal per, lemah. Sabar berita Muhammad telah mati sallallahu alaihi wasallam. Tengok setengah-setengah sahabat jadi lemah, semangat habis semangat. Wa tanaza'tum. Yang kedua, sebab terangkat Nusrah kerana balak. Amin kata jangan turun, ni kata turun, jangan turun, nak turun, jangan balak. Kita pun jangan balak. Apa tak? Jangan ada perpecahan. Satu fikir, satu hati, satu maksud, satu usul. Kena jaga tu. Setan yang pandai. Bila kerja naik, setan cari jalan. Nak cocok tu, nak cocok ni, nak buat kau tu, nak buat kau ni. Itu kerja setan. Nampak? Iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Dalam masyarakat boleh bagi syur. Tapi jangan kecek luar masyarakat. Kalau kita kecek luar masyarakat, kita ada nifaq. Sifat nifaq. Boleh bagi syur dalam masyarakat. Amun apa kuning? Amun apa? Itu tak apa. Itu bukan balah yang panggil dalam masyarakat. Faham putusan tak? Hak tak saya putusan dah kecek ke luar. Hak tu nifaq. Sifat orang munafik. Tak boleh. Tak. Lepas pada Khalid kena cabut daripada penglima. Penglima. Kalau nak sebut faham metap. Mila Abu Bakar, masa Abu Bakar ada yang hatta Khalid pergi perang di Yarmouk ataupun di Yamamah. Dia tak Khalid jadi amin, jadi penglima, jadi metap. Lepas tu bila Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, maka mula-mula ia buat Sayyidina Umar ni, dia hatta bila lagi. Bagi sepucuk surat kepada Khalid. Dari surat tadi, berita pertama, ayat kata Abu Bakar telah meninggal dunia, dia dilantik jadi Amirul Mukminin. Itu berita yang pertama. Berita yang kedua, Khalid dipecat daripada penglima, ganti dengan Abu Ubaidah. Tengok berlawan ni, tengok berlawan. Khalid bila baca surah, dia kata kepada Bilal, tunggu dulu. Masa kalau berhenti tak boleh dah. Tengok berlawan. Kalau berhenti hancur habis orang Islam. Mati habis. Tapi tak kesal tadi. Hanya siapa benar. Baru dia panggil Jumaat semua kumpul, dia panggil Abu Ubaidah, lepas tu dia baca surat Sayyidina Umar. Lepas dia kata sekarang saya jadi makmum, amai saya, amai tuan-tuan Abu Ubaidah.
Saya keluar kerana Allah, bukan kerana umat. Ini sifat ikhlas. Pasal tu kalau ada sifat mecok tu tanda kata tak ada ikhlas. Mecok. Ada mecok. Jangan mecok, kita buat kerana Allah. Dakwah kita buat kerana Allah. Kita kerja kerana Allah. Lepas tu bila keluar Madinah, jika tak silap nama Alqamah. Dan rupa Khalid dengan rupa Umar ni dekat-dekat. Nak serupa. Tinggi, jalan. Khalid dengan Sayyidina Umar ni. Jadi masa tu pelita tak ada, tak sepang hari ni cerah. Gelap. Jadi Alqamah tak payah kata Khalid. Dia kata, "Hai Khalid, aku tak setuju dengan keputusan Sayyidina Umar pecat kamu daripada panglima, ganti Abu Ubaidah." Sayyidina Umar ni cerdik. Dia buat suara tu macam Khalid. Dia tukar suara. Orang panggil tiru, buat suara sepuh Khalid. Lah mana pendapat kamu? Pada buat lah mana? Jadi Sayyidina Umar nak tahu macam mana Alqamah ni. Pendirian lah mana. Jadi kata Alqamah, walaupun tak setuju, tapi dia sebagai amir kita kena taat. Jadi tak ada apa pisah. Jadi pada pagi esok Sayyidina Umar panggil Khalid, panggil Alqamah. Masuk dalam majlis dia. Lepas tu Sayyidina Umar tanya, "Gapo mu kecek semalam wahai Alqamah?" Dengan Khalid mu kecek gapo? Khalid kata, "Dak, kita tak jumpa dengan Alqamah." Alqamah kata, "Dak. Kita kecek, kita temu semalam." Jadi Khalid dengan Alqamah tu dak balah. "Dak, aku tak jumpa." Aku kata, "Ngaku kecek benar lah Khalid. Takkan kita temu semalam kita dak kecek." Akhir Umar kata, "Sebenarnya kamu jumpa semalam bukan Khalid tapi aku sendiri, wahai Alqamah." Dan Umar ni kalau tak kena, dia pancung tekak. Al-Faruq. Memang Allah Ta'ala bagi satu firasah ke dia. Dan banyak ayat Quran yang mana turun dengan apa dia? Kanak Sayyidina Umar. Jadi kata Umar, "Wahai Alqamah, kamu jangan takut." Kamu kata semalam ucapan mu kata mu tak setuju dengan keputusan Sayyidina Umar pecat Khalid daripada panglima ganti Abu Ubaidah. Dan mu kata pula bila aku tanya, aku buat suara Khalid semalam, bila aku tanya awak macam mana, dan kamu kata walaupun tak setuju tapi Sayyidina Umar sebagai amir kita kena taat. Umar kata kalau semua orang berimej ada sifat macam Alqamah, maka orang Islam tak akan berpecah hingga sampai kiamat. Sifat-sifat Alqamah tu, orang Islam tak akan berpecah belah hingga sampai kiamat. Tak setuju pun taat. Heran. Kerana dia amir kita. Jadi dalam putusan musyawarah, kadang-kadang kita setuju, kadang-kadang tak setuju, tapi kita taat. InsyaAllah tuan-tuan. Itu taat. Itu yang kedua, wa tanaza'tum. Yang ketiga, wa asaitum. Kerana langgar perintah Nabi. Pasal tu cara dakwah yang kita buat ikut tertib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil daripada masyarakat kita, daripada ulama kita. Yang keempat, minkum man turidu dunya, minkum man yuridu dunya, wa minkum man yuridul akhirah. Yang keempat, kerana setengah kamu nak kepada dunia, setengah kamu nak kepada akhirat. Kerana maksud dunia. Tapi kita kena ingat, dalam masa lalu dia sebut rahmatullah alaih, Allah jadi benda ni sebagai pengajaran, sebagai apa? Peringatan untuk umat di belakang. Walaqad afa ankum budrian. Kena jauh lah. Hak molek kita kena turut, hak molek kita kena jauh. Walaqad afa ankum, Allah telah ampun mereka semua. Kita nak kata sahabat nak dunia tak boleh. Kena jaga lidah kita. Jangan memfitnahkan sahabat, jangan memfitnahkan anbiya. Benda ni berlaku sebagai budrian. Jangan buat macam ni, kena buat macam ni. Faham tak? Apa satu kita buat dakwah semata-mata kerana Allah. Bukan nak pangkat, bukan nak nama, bukan nak masyhur, bukan nak jadi amir, tak. Dan kalau kita tak boleh dilantik jadi zamindar pun, kita buat kerja, kita buat kerana Allah. Jadi kalau ada pak perkara ni di kalangan umat, maka Allah angkat nusrah. Satu, fasyiltum. Yang kedua, tanaza'tum. Yang ketiga, asaitum. Yang keempat, minkum man yuridun dunya wa minkum man yuridul akhirah.
Pasal tu kita minta jauh. Kata amin tu. Minta jauh. Di kalangan kita juga di kalangan umat seluruh alam. Waqiah yang ketiga iaitu Hunain. Jadi Hunain ni dengan sebab ni pusak dalam dia panggil. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Masuk sifat wujud. Dan bukan semua, beberapa orang ya. Kerana berlaku perang Hunain lepas pada buka kota Mekah. Dari masa buka kota Mekah ramai orang baru masuk Islam. Orang baru. Kalau kita nak istilah orang dakwah, karkong baru ya. Bukan karkong lama dak. Beberapa orang ya. Mari ujuk kita ramai, kita kena benar. Kita 12,000, musuh ada 4,000, kita kena benar. Kerana Badar kita 300, musuh 1,000, kita boleh benar. Hari ni kita ramai, kita kena benar. Jangan nampak jumlah. Jangan kata puak kita ramai tu jangan tu. Kita kena syukur alhamdulillah. Kena kata alhamdulillah. Orang mai ramai, orang keluar ramai, orang alhamdulillah dulu. Lah hati kita kena nampak Allah dulu. Puak dakwah ramai, puak kita ramai tak ada tu. Jangan nampak ramai. Karena Hunain nampak ramai. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum la ya'ujub. Karena ramai jumlah kamu. Walaupun jumlah ramai tak terkaya sedikit pun. Falam tughni ankum syai'a. Hingga berdiri tak lekat, thumma wallaitum mudbirin. Semua lari habis. 12,000 lari habis. Tinggal Nabi, 2-3 orang duduk sekali dengan Nabi. Termasuk Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Cuba tengok 12,000 ni tak lekat duduk. Puasa sepek bangun. Puasa takut kepada musuh. Lari habis. Hingga Abah Nabi SAW panggil, ya ahlul asar. Panggil orang asar. Orang asar mari bukan 99 orang ya, tak apa 100. Hak 100 ni Allah Ta'ala bagi nusrah. Thumma adhallallahu sakinatahu. Satu sakinah dan satu tentera yang tak nampak. Hingga dapat kena 100 orang. Sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Pasal tu kita jangan ada ujub. Pasal tu insya-Allah taala kita kena banyak kecak kebesaran Allah. Hingga masuk yakin kepada kita. Dan insya-Allah tu asah kerja ni iman, amal, yakin dan amal. Mujahadah dan kurban. Ini asah kerja dakwah kita. Pertama iman, yakin, yang kedua amal, yang ketiga mujahadah, yang keempat kurban. Ini asah. Pada asah. Tapuk dari kerja dakwah. Usaha bina iman kita, bina yakin kita, bina iman kita, bina yakin kita. Dan ada takaza kita bagi nama kita. Lepas tu kita beki amalan kita, semaya kita, banyak semaya minta doa dengan Allah. Semaya doa dengan Allah. Bangun malam doa ya Allah. Abang nama nak pergi Uganda 4 bulan. Ada jemaah nak pergi Uganda. Ada jemaah nak pergi Mauritius. Jauh belakang tu. Nak pakai belanja 60,000 seorang. Minta dengan Allah Ta'ala ya Allah. Bantu. Allah tolong ya Allah. Itu kita beki amalan kita. Semaya kita, doa kita. Lepas tu kerja-kerja makami kita. Kita usaha, kita kena bersungguh. Itu amalan kita. Yang ketiga kepada mujahadah. Kita kena mujahadah tuan. Pasal tu bawa kalau boleh mengikut takaza. Ada jemaah lagi ke Uganda, jemaah lagi Mauritius, jemaah lagi Qatar. Kadang-kadang takaza isteri kita kena pergi mana? Kena pergi ke Pakistan ke, kena pergi Bangladesh ke. Kadang-kadang jemaah mari tempat kita. Semalam sebut dah. Sekarang untuk jemaah luar ni setiap orang kena ambil tanggungjawab. Walaupun kita bagi kek dan sebagainya, pasal orang kita pun kadang-kadang tak ada standard lagi. Kerja ni tu kerja istimaian. Bagi tu untuk mudah. Faham tak? Hak saya bagi kek tak boleh ganggu tu bukan kerja dakwah tu. Tu kerja politik, kerja dunia. Jangan karu kek kawan ni. Tak boleh tu. Tu masuk dunia tu. Ni ampa ya Allah, ampa merang. Ni ampa melang star. Jangan duk ganggu. Itu bukan. Walaupun bagi kek itu untuk mudah kerja. Tapi orang pergi bantu alhamdulillah. Kena bakat tolong. Jemaah luar masuk. Sekarang banyak jemaah takaza. Jemaah luar mari. Daripada China, daripada Indonesia, daripada India. Masya Allah. Allah bagi mudah.
satu masa insya-Allah tuan. Nah, suti dunia akan datang di negeri kita. Kata amin tuan. Dan daripada negeri kita akan pergi seluruh alam. Amin tuan. Amin. Masa tu kita kena kemah kerja kita. Kita kena kemah kerja kita. Yang keempat kita kena korban. Kita kena korban. Jadi istimak kita ada apa boleh lagi masa? Ni boleh apa ni? Boleh 2. Habis dah boleh 2. Ada apa hari dah? 3, 4. Boleh lebih-lebih lagi. Pada tu insya-Allah setengah halqa boleh keluar jemaah 4 boleh. Jemaah 40 hari dan sebagainya. Yang mana kita minta satu kek tu paling kurang 1 tahun 3 jemaah. Kalau boleh jalan kaki satu kek. Mana kita ada 100 lebih. Mana paling kita akan dapat paling kurang 300 jemaah setahun. Paling kurang. Pasal tu insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan yang mulia dan kerja-kerja kami pun kita usah lagi. Kita usah lagi, kita kerbai lagi. InsyaAllah ta'ala kita usah jadikan siang hari kita macam siang hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan malam hari kita malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang belakang insyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah. Siapa boleh bagi ke hari ni insyaAllah. 4 bulan baik, 40 hari baik. Tuan-tuan kalau boleh setiap minggu hatta Jumaat mari. Masa tuan-tuan duduk kerja Jumaat 3 hari sekali kan. Kalau boleh hatta 40 hari nak minggu. Nak minggu mari. Tiap minggu ada 5 Jumaat, 10 Jumaat. Jadi kita boleh tazkir sekali. 40 hari daripada malah kita. Hujur 7 lagi simak lagi. Tapi kita insya-Allah taala kita hatam lagi. Lepas tu semua kita niat 4 bulan belakang insya-Allah. Amin. Jazakumullah khair. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.